Peradaban manusia tidak akan luput dengan kisah legenda yang membentuk identiti sesuatu bangsa. Pada hari ini, saya akan cuba menceritakan mengenai salah satu mitos yang masyhur di daerah Kinabatangan, iaitu perjanjian orang sungai dengan buaya. Mungkin anda tertanya-tanya, bagaimana manusia boleh membuat perjanjian dengan buaya? Adakah buaya zaman dahulu boleh berkata-kata seperti kisah dongeng atau cerita fiksi? Walaupun kedengaran pelik dan janggal di benak pemikiran kita, namun ianya merupakan kepercayaan suku kaum sungai yang menetap di sepanjang Sungai Kinabatangan. Perjanjian orang sungai dengan buaya, atau lebih dikenali oleh masyarakat sungai sebagai Keganji Gunai Boya. Perjanjian ini dipercayai bermula di Sungai Segama apabila terdapat seekor raja buaya yang bernama Aki Turunggari yang telah meminta bantuan dengan nenek moyang orang sungai yang bernama Odu Sebulik-Bulik. Menurut legenda, Turunggari ketika itu mengalami kecederaan kerana dibujak atau ditombak oleh seorang putera yang bernama Tadak. Tadak lakukan itu kerana marah yang dikarenakan Turunggari menyamar sebagai Bengkarung lalu masuk ke kolam yang telah dipagari oleh gading gajah lalu membawa lari adiknya yang bernama Derupak dengan tujuan untuk mengawininya. Odu Sebulik-Bulik bersetuju untuk merawat luka Aki Turunggari dengan syarat semua keturunan orang sungai tidak akan diganggu sampai bila-bila. Apatah lagi dipaham, tetapi dengan syarat mereka tidak kempunan sebelum turun ke sungai. Terdapat juga sebenarnya versi lain yang turut menceritakan mengenai kisah Turunggari dengan orang sungai. Misalnya, dalam sebuah penceritaan dikisahkan bahawa manusia dan buaya hidup aman dan sentosa di sepanjang Sungai Kinabatangan. Terdapat seekor buaya putih yang menjadi raja kepada seluruh bangsa buaya di Sungai Kinabatangan yang bernama Turunggari. Turunggari merupakan buaya yang sangat dihormati oleh semua bangsa buaya dan juga manusia. Menurut kisah, Turunggari memiliki suatu keistimewaan di mana dia mampu berkomunikasi menggunakan bahasa manusia. Bahkan, dia juga selalu dijadikan tempat rujukan sekiranya berlaku persengketaan antara bangsa manusia dan juga bangsa buaya. Sehinggalah tibanya suatu hari, Turunggari kelihatan aneh dan pelik kerana selama ini dia sangat baik kepada manusia. Bahkan dia juga menjadi pengantara antara bangsa manusia dan juga bangsa buaya. Tetapi ketika itu, Turunggari secara tiba-tiba menculik seorang budak lelaki yang sedang bermandi manda di tepian sungai. Kejadian itu mengejutkan para penduduk kampung. Tetapi apakan daya, Turunggari merupakan seekor buaya raksasa dan mustahil untuk mereka melawannya. Penduduk kampung ketika itu berspekulasi bahawa Turunggari menculik budak lelaki tersebut untuk dibaham. Tetapi sebenarnya keadaan berkata lain. Turunggari menculik budak lelaki itu adalah bertujuan untuk menjadikannya sebagai saksi pertarungan di antara Turunggari dan seekor buaya yang bernama Berlintang. Bahkan budak lelaki tersebut juga tidak mengalami sebarang kecederaan. Berlintang merupakan buaya air masin, bahkan dia dikatakan menjadi raja buaya air masin di Sungai Kinabatangan. Berlintang sangat ditakuti oleh masyarakat setempat kerana keganasannya yang akan membaham apa sahaja, sama ada manusia ataupun haiwan. Perseteruan antara Turunggari dan Berlintang dikarenakan Berlintang tidak dapat meluaskan kawasannya melampaui Sungai Kinabatangan yang berair tawar. Oleh kerana dia mahu meluaskan wilayah kekuasaannya, akhirnya Berlintang mencabar Turunggari untuk bertarung
Dan cabaran itu pula diterima oleh Terunggari. Terunggari memerintahkan budak lelaki tersebut untuk menjadi saksi pertarungan mereka, dan Terunggari juga berpesan sekiranya darah putih muncul, maka segeralah beredar dari tempat itu dan beritahu penduduk kampung untuk tidak mendekati sungai lagi kerana Terunggari sudah kalah. Pertarungan dahsyat antara Terunggari dan Berlintang disaksikan sendiri oleh budak lelaki tersebut, dan akhirnya setelah sekian lama bertarung, darah merah muncul di permukaan sungai yang mengisyaratkan Berlintang telah kalah dan Terunggari memenangi pertarungan tersebut. Oleh kerana Terunggari memenangi pertarungan tersebut, Sungai Kinabatangan sekali lagi menjadi aman dan damai. Walaupun demikian, terdapat juga kisah berikutnya yang mengatakan bahawa selepas pertarungan yang dahsyat tersebut, Berlintang dan Terunggari melakukan pertarungan semula dan Terunggari pula tewas di pertarungan tersebut, dan buaya-buaya ketika itu mula menyesarkan manusia sebagai sasaran. Walaupun kisah dan mitos ini belum dapat ditentukan keabsahannya, tetapi ianya menjadi sebuah legenda yang patut dikongsikan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh kerana dari mitoslah yang membawa keragaman kepada sesuatu bangsa.